Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada viewer yang sudi hadir dekat live kami ni. Okay. So, topik kami pada hari ini adalah halal slaughtering. So, perkenalkan antara panel-panel kami. Sebenarnya ada lagi seorang panel, tapi sebab live ni boleh 4 orang sahaja, live yang panel yang akhir sekali akan datang kejap lagi. Okay. So saya berikan kepada panel yang pertama untuk membahaskan tentang isu-isu halal slaughtering ni. Okey, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, saya sebagai panel yang pertama, okay, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya lah. Okay, nama saya Farah Farhana binti Zamzuri. InsyaAllah dalam live hari ini, saya serta 4 lagi ahli panel yang lain akan berkongsikan atau mengupas sedikit tentang bab penyembelihan halal. Okey, pertama sekali saya akan jelaskan maksud sembelihan halal ni. Mesti ada yang tak tahu, ada yang tak tahu dan ada juga yang dah tahu maksud dia ni. Yang pertama maksud dia adalah dari segi bahasa, iaitu memotong ataupun belah. Dan yang kedua adalah dari segi istilah. Maksudnya menyembelih binatang yang halal dimakan dengan memutuskan urat halkom dan juga marih dengan sekali sembelihan. Semua binatang yang halal dimakan perlu disembelih terlebih dahulu untuk kita makan. Kecuali macam belalang ataupun haiwan yang hidup di dalam air seperti ikan. Okey, urat halkum dengan urat marih ni ada perbezaan. Urat halkum ni dia punya saluran pernafasan, dan yang marih tu urat saluran pemakanan dia dari haiwan tersebut lah. Lepas tu halkum pula dah. Maafkan saya. Hukum sembelihan ni adalah wajib supaya daging yang kita nak makan tu bila disembelih tu dia jadi halal gitu. Lepas tu kan, sembelihan tu wajib kita buat dengan mengikut cara Islam. Orang yang nak melaksanakan sembelihan tu, dia wajiblah ikut. Yang itu nanti panel yang seterusnya dia akan terangkan dekat rukun-rukun ataupun syarat-syarat penyembelihan. Saya rasa itu je saya nak berkongsikan tentang maksud halal penyembelihan. Saya akan serahkan kepada panel yang seterusnya untuk membincangkan lebih lanjut tentang topik penyembelihan. Dipersilakan Nur Atirah. Okey, sebelum tu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Razali. So petang ni saya akan bercerita mengenai jenis-jenis binatang. Okey, jenis-jenis binatang yang ada di muka bumi terdapat 3 jenis, iaitu binatang hidup di darat, binatang hidup di dalam air dan juga binatang hidup di darat dan di dalam air bermacam-macam 2 alam. So bagi binatang yang hidup di darat, ada yang halal dimakan, ada juga yang tidak halal untuk dimakan. So bagi yang halal dimakan, contoh lembu, itik, kambing dan lain-lain. Untuk yang tidak halal dimakan, contoh macam berulang, harimau dan singa.
Okay, bagi binatang yang hidup di darat di dalam air, iaitu dua sebagai contoh macam kura-kura. Yang ni memang jelas tak boleh dimakan dan tidak halal untuk dimakan oleh umat Islam. So macam contoh kura-kura, biawak, penyu, buaya, sebanyak lagi lah benda tu. Okey, bagi binatang yang hidup di dalam air yang iaitu atau ditangkap oleh orang bukan Islam seperti ikan atau bukan ia adalah halal untuk dimakan. So sebagai contoh macam orang bukan Islam tangkap udang. So contoh udang yang ditangkap oleh orang Islam. So halal untuk dimakan oleh umat Islam. So itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada panel yang ketiga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Nama saya Nur Basha Batrisha dan saya akan menerangkan tentang rukun-rukun sembelihan. Okey, buat yang tak tahu, buat yang tidak tahu lagi, okey, rukun sembelihan sebenarnya ada 5 yang wajib kita ketahui. Okey, yang pertama adalah penyembelih, yang kedua adalah binatang yang disembelih, yang ketiga alat penyembelihan, yang keempat tempat yang disembelih dan yang kelima niat menyembelih. Okey, untuk saya terangkan dengan lebih lanjut iaitu syarat-syarat sembelihan. Okey. Syarat-syarat sembelihan bagi penyembelih. Penyembelih mestilah beragama Islam, sama ada lelaki atau perempuan. Tak semestinya lelaki sahaja yang boleh menyembelih, perempuan juga boleh menyembelih. Untuk macam sembelih ayam, perempuan pun boleh. Sebenarnya ramai je perempuan yang tak boleh tapi disebabkan lelaki ada, so kita orang lebih kepada lelaki untuk menyembelih. Okey. Yang kedua, syarat penyembelih yang kedua adalah ahli kitab sama ada Yahudi atau Nasrani yang berpegang dengan kitab Allah selain dari Quran. Yang ketiga, kanak-kanak yang memayis. Yang keempat, mestilah sudah balik. Syarat bagi penyembelih mestilah sudah balik. Biasanya budak-budak yang belum balik lagi masih tak dapat bezakan antara yang baik dengan yang buruk. So digalakkan mestilah sudah balik. Okey, seterusnya adalah berfikiran waras. Orang gila yang cacat otak tak dibenarkan untuk menyembelih kerana tidak mengikut syarat-syarat sembelihan. Tidak melakukan penyembelihan di dalam ihram haji. Seterusnya syarat-syarat bagi binatang yang disembelih. Syarat binatang yang disembelih, binatang darat yang halal dimakan. Sebenarnya saya nak ulaskan dengan lebih tepat lagi tentang binatang darat yang halal dimakan, tetapi disebabkan ahli panel yang seterusnya akan terangkan dengan lebih mendalam lagi tentang hal ini. Okey, yang kedua adalah binatang itu masih hidup ketika disembelih dan seterusnya binatang itu mati dengan sekali sembelihan. Kalau kita sembelih haiwan tu banyak kali, tu dah dikira sebagai bangkai. So kita kena pastikan, make sure ketika kita sembelih tu haiwan itu mati dengan sekali sembelihan sahaja. Seterusnya syarat bagi alat penyembelihan mestilah menggunakan alat yang tajam dan boleh melukakan seperti pisau, besi, tembaga, emas, perak, batu, kaca, kayu dan buluh, tidak termasuk gigi, tulang dan kuku. Kalau kita gunakan alat yang tumpul macam pisau yang tumpul untuk menyembelih binatang tu, itu akan menyebabkan haiwan tu rasa tersiksa ketika kita menyembelih. Dan itu adalah sangat tak digalakkan dalam Islam. Kita nak sembelih binatang tu dengan cara baik. So kalau kita terkena pisau yang tumpul pun dekat jari kita akan rasa sakit, rasa pedih. Tapi jangan cuba kat rumah tau. Kalau terkena pisau yang tajam dekat jari kita tak akan rasa sakit sangat berbanding dengan pisau yang tumpul tadi.
Okey, itu sahaja untuk part saya. Saya akan berikan kepada ahli panel yang seterusnya. Okey, kembali bersama saya. Gitu. Okey, saya akan terangkan secara ringkas ciri-ciri haiwan yang haram dimakan. Kat sini ada 6 poin. Poin yang pertama adalah jenis binatang yang mempunyai taring. Lepas tu kuku dari binatang buas dan berbisa yang boleh memudaratkan. Contoh dia seperti singa, harimau dan serigala. Okey. Poin yang kedua, burung yang mempunyai kuku yang tajam dan juga paruh. Paruh untuk membunuh mangsa dia. Contoh dia helang dan juga gagak. Okey, poin yang ketiga, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Contoh dia ular. Ular haiwan berbisa. Kalajengking. Lepas tu tikus. Tikus ni kita kena bunuh sebab dia adalah haiwan yang perosak. Perosak tumbuh-tumbuhan. Gitu. Okey, poin yang seterusnya saya serahkan kepada panel yang seterusnya. Atira. Okey, saya akan mengulas untuk ciri-ciri haiwan yang dilarang untuk dimakan. Ciri-ciri haiwan yang haram dimakan juga terbahagi kepada binatang yang dilarang untuk dibunuh, iaitu kucing, lebah dan semut. Sebab kucing binatang yang kita pelihara. So binatang yang hidup dua alam, kura-kura, buas. Lepas tu yang last, binatang yang haram. Itu saja. Saya akan serahkan kepada panel yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anis Fatihah binti Muhammad. Saya ingin mengulaskan sedikit tempat penyembelihan dan sunat-sunat penyembelihan. Okey, bagi haiwan yang senang diselenggarakan di leher, contohnya seperti ayam, kerbau, lembu dan seangkatannya. Bagi proses penyembelihannya adalah memutuskan urat halkum, iaitu saluran pernafasan, dan urat marik, iaitu saluran makanan dan minuman. Okey, bagi haiwan buruan pula, kita boleh menyembelih di mana-mana bahagian untuk dengan tujuan mematikannya. Dan yang paling penting adalah kita niat dulu, niat terlebih dahulu. Okey, seterusnya adalah niat menyembelih. Okey, penyembelih mestilah niat kerana Allah. Bukannya menyembelih kerana sesuatu yang lain. Contohnya adalah diberikan kepada jembalang, syaitan dan untuk berhala. Okey, seterusnya adalah tidak halal sekiranya haiwan tersebut mati disebabkan haiwan menggosokkan lehernya di pisau penyembelih dan ia mati dengan sendiri. Dan seterusnya adalah pisau tersebut gugur di tangan penyembelih dan terkena leher lalu dia mati dengan sendiri. Kedua-dua sifat tersebut menyebabkan haiwan tidak halal dimakan kerana sudah menjadi bangkai. Okey, seterusnya adalah sunat-sunat penyembelihan. Pertama sekali adalah niat kerana Allah dan membaca bismillah, takbir, berwuduk, menghadap kiblat, lepas tu pisau menyembelih tu perlulah tajam dan
selawat kepada Nabi Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, sorry. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada panel yang terakhir. Terima kasih. Okey, nama saya Anis Suraya binti Saminaluddin. Okey, saya akan menerangkan tentang perkara-perkara makruh dalam sembelihan. Okey, yang pertama, seperti biasa yang tahu kita mesti kita hendaklah dengan tidak membaca bismillah, menghalakan binatang selain dari arah kiblat, meletakkan kaki di atas pipi binatang, mengasah pisau di hadapan binatang yang telah dibaringkan dan di hadapan binatang-binatang yang lain. Okey. Kita mesti biasa dengar kan yang part janganlah asah pisau dekat depan haiwan tu sebab maybe haiwan pun macam kita juga. Dia pun ada perasaan takut. So kalau nak buat tu belakang-belakang lah. Okey. Lepas tu melakukan penyiksaan tanpa sebab seperti memutuskan kepala, mematahkan leher, menyembelih dari belakang, menyeret binatang secara songsang ke tempat penyembelihan. Okey, kita boleh kalau nak sembelih ni mestilah dengan kenalah beradab, baik-baik nak sembelih kan, benda yang kita nak makan kan. Tak boleh lah kita nak ganas-ganas, nak sirik-sirik binatang tu semua. Okey, last sekali adalah melapah binatang sebelum mati. Okey, seterusnya hikmah sembelihan. Okey. Hikmah sembelihan yang pertama ialah untuk menunjukkan perbezaan yang nyata di antara cara orang Islam dan cara orang kafir dalam soal mematikan binatang. Yang kedua, supaya binatang itu tidak mengalami kesakitan yang terseksa ketika disembelih kecuali dalam masa yang singkat. Okey, yang ketiga, untuk membezakan daging yang halal dimakan dan yang haram dimakan oleh orang Islam. Yang terakhir sekali, supaya darah dari dalam badan binatang tersebut mengalir dengan cepat. Okey, dengan ini dapat dielakkan dari sebarang kuman yang mungkin ada dalam darah tersebut. Sekian, terima kasih. Okey, untuk 14 kali ada rumusan untuk semua untuk bab sembelihan. Okey, sembelihan ni adalah merupakan sunnah dan juga cara yang terbaik untuk berlaku ihsan kepada binatang atau haiwan yang kita nak sembelih. Dia bukan je untuk memastikan memastikan daging tersebut halal dimakan, bahkan juga bagi menjaga tata tertib terhadap haiwan tersebut. Ya, betul. Okey, okey, saya buka untuk ruangan Q&A, question and answer. Kalau ada yang nak tanya soalan, boleh type dekat box Q&A tu dan kami akan jawab satu-satu. Kalau yang nak tanyalah. 95 kalimat ni dia ada nak tanya apa? I have one question. Oh, Ijat. Nak tanya. Kita orang buka sesi soal jawab selama 3 minit. Sekarang kami open untuk sesi soal. Dalam masa 3 minit kalau tak ada soalan, kita orang bolehlah tamatkan sesi live halal slaughtering ni. Terima kasih yang sudi masuk live ni. Tupai halal makan tak? Tupai rasanya halal kot. Rasanya ada sendiri tak tahu jawapan tu.
Tak pernah tahu. Apa hukum duduk atau timpa saat sembelihan? Apa hukum? Apa? Kalau duduk atau timpa haiwan tu menyebabkan haiwan tu rasa tersiksa, so itu adalah tidak baik. Tidak digalakkan. Ketika kita menyembelih, kita kena pastikan macam saya cakap tadi, pisau yang kita gunakan mestilah tajam supaya ketika kita sembelih tu haiwan tak akan rasa sengsara ataupun tersiksa. So kalau kita buat tu and nampak macam haiwan tu tersiksa, so kita Ada question lagi Mu? harap tak tanya Hai, soalan Aman. yang Apa bagi ni? kita orang pun baru belajar. Saja tegur viewers. Kok nak tanya Tanyalah ke? Ada landak. yang tak faham. Landak halal dimakan tak? Seorang tanyalah, landak halal dimakan tak? Dah Atau prepare. landak halal? Okey, tanya jemaah. Janganlah, Farah. Okey, saya nak tanya. Sekejap, saya ni, Saya ada pengalaman. Apa ni? di lembu korban ada Para yang anjing yang terlatih bawa. Saya ada pengalaman sembelih lembu Faham lah korban. aku soalan dia. Saya ada Oh, pengalaman faham. sembelih lembu korban. Kiranya Ada kalau yang anjing timbul tu ke atas yang belakang bawa saya. makanan. Anis? alamak. Soalan Alamak. korang ni. Dia macam ni soalan dia. Kalau anjing tu kan bawa macam makanan yang buruan, kira ni macam ni. Kita dalam hutan kan. Lepas tu kita bawa anjing kita tu yang kita bela. Kita buru dapatlah kijang. So anjing tu yang tolong bawakan kijang tu kat kita macam tu. Tanya halal ke tak? Faham tak? Faham dulu. Tak macam ni. Kita ayam goreng nak dimakan. Question dia macam ni. Kan, okay, dengar betul-betul. Kalau di dalam hutan kan, kita bawa anjing tu yang kita bela, kan. So kita dalam hutan tu kini niat kita nak buru haiwan lah. Kalau So, niat kita kerana Allah, boleh. Tapi maksud dia cakap anjing tu yang bawa kijang yang dia buru tu kepada dia. Sebab anjing tu dah sentuh binatang tu. Faham tak? Rasanya tak. Alamak lek. Lag ke? Tak. Okay, faham tak soalan dia? Dia bawa anjing tu untuk dia buru haiwan lain, gitu. Hafiz, Tak. bolehkah bawa korban untuk ahli Okay, keluarga last. Aku explain balik. Last yang saya. sudah meninggal? Nak explain ke tak? Ahli panel semua mohon bertenang. Bolehkah buat korban untuk ahli keluarga yang sudah meninggal? Bolehkah buat korban untuk ahli keluarga yang sudah meninggal? Jemah betul ke ayam goreng enak dimakan? Itu betul. Enak. Janganlah tanya soalan macam tu. Boleh je kan? Atas Bolehkah nama buat dia. korban untuk ahli keluarga yang sudah meninggal? Boleh kot. Bolehkah Tapi buat korban untuk ahli keluarga yang sudah meninggal? Aku rasa boleh sebab untuk macam mana? Sedekah lah macam tu. Tapi kan tulang-tulang tu tak boleh lah kan? Dia kena kumpul. Dia lepas 40 hari baru boleh buat makan. Astaga boleh typo. Dah, habis soalan. Dah habis soalan. Terima kasih.
Dah ke? Aku nak kesimpulan ni. Okay, silakan. Better tunggu nak viewers. Okay, terima kasih kepada ahli-ahli panel yang sudi untuk menerangkan tentang halal slaughtering ni. Harap semua ahli viewers dapat memahami apa yang kami bincangkan lah. Terima kasih juga kepada semua viewers sebab sudi hadir ke live kami yang tidak seberapa ni. Terima kasih banyak-banyak. Doakan markah assignment kita orang tinggi lah. Sebab korang masuk dalam live ni pun ambil markah juga tau. Thank you sangat-sangat sebab sudi masuk dekat live. Even kita ada yang tak kenal ke kenal atau tak, tapi terima kasihlah sudi support kami punya assignment. Okay, itu sahaja daripada kami. Terima kasih sebab sudi bertanyakan soalan dan juga sudi join live. Naikkan viewers. Soalan-soalan yang kita orang tak terjawab tu sorry tau sebab kita orang pun masih belajar lagi. Ada yang kita orang tak tahu. Kalau salah lah bolehlah tegur. boleh tegur kita orang sebab bab ni kita orang baru masuk. Mungkin ada yang betul, ada yang salah. Mungkin pengakuan kita orang ni small lagi. Small pula, orang kecil lagi. Minta maaf Kecil jika lagi. ada kekurangannya. Maaf kalau bahasa kami terkasar ke tak sesuai ke digunakan ketika bagi talk ni. Talk, bye. Okay, terima kasih banyak-banyak.